وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 6 bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, keduanya. Ni mengaji molek-molek ni, faham boleh? Ni masuk sifat 20. Kita nak belajar, nak bagi faham sungguh-sungguh apa dia wujud, apa dia qidam, apa dia baqa. Jangan salah faham. Hafal boleh hafal, tapi apa mafhum dia tu. Yang keduanya qidam. Artinya sedia zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Mustahil ia hudus. Artinya arti hudus baharu. Baik, dia kata apa? Yang kedua dari 20 sifat yang wajib ada pada Allah, yang wajib pula pada syarak kita mengenalinya. Bukan mengetahui ya, mengenali. Iaitu qidam. Qidam ni ada banyak makna dia. Qidam ada banyak maknanya. Yang pertama, makna qidam itu sedia. Ni yang selalu kita dengar lah. Qidam ni maknanya sedia, iaitu ada Allah Ta'ala itu tidak ada mula. Ada Allah Ta'ala itu tidak ada mula. Itu makna kata sedia. Faham? Qidam ni juga boleh dengan makna perkara yang sudah lepas. Perkara yang sudah lepas. Seperti kalau kita baca dalam kitab Arab, kita akan selalu jumpa kalimah ma taqaddama.
perkara yang telah lepas. Ma taqaddama, ya, perkara yang sudah lepas, mana perkara yang sudah diterangkan dulu. Qidam juga boleh dengan makna lama. Qidam boleh dengan makna lama. Contoh orang kata masjid qadim, masjid yang lama. Contohnya kita pergi satu tempat, ada dua masjid, satu masjid baru, satu masjid lama. Dekat Pekan, dekat kampung pun ada dua masjid, satu masjid baru, satu masjid lama. Masjid baru orang panggil Masjidul Jadidi, tapi kalau masjid lama dia panggil Masjidul Qidam, Masjidul Qidami ataupun Masjidul Qadim. Masjid Qadim, masjid jadid. Masjid jadid, masjid baru. Masjid lama, masjid qadim. Ataupun orang tua. Orang tua ataupun orang tu dah lama dia hidup kau saya ni, tu qadim juga. Qadim dengan makna tua, bukan qadim dengan makna sifat Allah Ta'ala. Baik. Jadi sebenar-benar qidam ialah zat Allah dan sifat-sifatnya, iaitu yang tak ada mula bagi adanya. Ya, yang tak ada mula bagi adanya. Jadi kalau selain daripada Allah harus dikatakan qidam, nisbah tuanya ataupun nisbah lamanya, tapi bukan dengan makna tak ada mula bagi adanya. Dia ada mula, cuma ni dia dah lama, dah tua, maka harus kita kata dia itu qadim. Qadim dengan makna dah lama dia hidup, dah lama dia terwujud, tak mati-mati lagi. Umur dah 150 dah tak mati-mati, maka kita kata apa dia? Ya, rijalul qadim, lelaki tua. Baik. Jadi dinamakan makhluk itu sebagai qadim sebab tuanya, sebab lamanya, maka dinamakan qadim idafi. Qadim idafi. Qadim idafi. Alif, dot, alif, fa, ya, tak ada titik. Alif, dot, alif, fa, ya, tak ada titik. Qadim idafi. Tulis, jangan tak tulis. Qadim idafi. Dah tulis tak? Dah. Kalau zat Allah dan sifat-sifatnya itu dinamakan qadim zati. Qadim zati. Zat alif, ta, ya, tak ada titik. Itu beza dua jenis qadim. Qadim idafi dan qadim zati. Baik, habis. Jadi kalau orang tanya masjid ni lama, kita main masjid qadim, tu qadim apa? Faham boleh. Jadi bukanlah qadim tu, jangan pula kata oh masjid tu tak ada mula bagi adanya. Masjid qadim idafi ni qadim dengan sebab tuanya, dia ada mula. Kata setengah ulama, maksud kata qadim idafi ni iaitu perkara yang melebihi umurnya 100 tahun.
Kata semua ulama umurnya lebih 100 tahun, 1 abad lah. Maka dinamakanlah qadim. Qadim idhafi. Ada pula qadam. Qadamun. Apa dia qadamun? Tapak kaki. Tapak kaki. Baik. Habis. Jadi qidam Allah Ta'ala ni maknanya Allah Ta'ala itu ada, tak ada mula bagi adanya. Allah ni ada, tak ada mula. Macam mana kata tak ada mula? Benda tak ada mula ni tak nampak dengan mata, tapi boleh dipaham dengan akal. Benda yang tak ada mula ni tak nampak dengan mata, tapi boleh faham dengan akal. Faham? Contohnya, ya, masjid lama. Lama dia nampak tak? Lama dia tak nampak, nampak dia masjid. Pasal apa kita kata masjid lama? Boleh faham ke tak? Faham. Nampak tak lama dia? Tak nampak. Pasal apa kita kata dia lama? Pasal dia lebih dulu didirikan daripada masjid yang baru. Dia dibina tahun 500 Hijrah. Yang baru tahun 1400 Hijrah. 900 tahun. Jadi masjid lama tu dinamakan masjid qadim. Masjid lama. Lama nampak tak lama? Nampak tak lama? Lama tak nampak. Nampak masjid. Jadi yang kata lama tu apa? Lama tu maknanya hal keadaan dia. Hal keadaan dia tu lama. Dapat dipaham dengan akal, tapi tak dapat dilihat dengan mata kepala. Itu kata hal. Engkau apa hal? Itu lain pula. Ya. Lama ni dia bukan benda yang wujudi, bukan benda yang ada. Istilah lama ni, perkataan lama ni bukan benda yang wujudi, bukan benda yang ada. Hanyalah perkataan lama tu adalah perkataan hal. Hal ni apa dia? Keadaan, situasi. Tak dapat dilihat dengan mata kepala, tapi boleh dipaham dengan akal. Kalau benda itu wujudi, benda yang ada, boleh dilihat dengan mata kepala dan boleh dipaham dengan akal. Benda yang dapat dilihat dengan mata kepala dan boleh dipaham dengan akal, maka itu namanya benda yang wujudi, benda yang ada, benda yang ada. Contohnya saya kata apa dia? Masjid. Masjid tu benda ada ke tak ada? Ada. Dapat dilihat dengan mata ke tidak? Faham ke tidak? Faham. Boleh tengok, boleh faham. Akal dapat terima, mata dapat lihat. Itu namanya wujudi. Apa yang wujudi tadi? Masjid. Diri masjid tu kita kata perkara yang wujudi. Maksud kata wujudi ni benda yang ada, ya, dan dapat dilihat dengan mata kepala. Itu namanya wujudi. Faham? Masjid itu lama. Itu masjid. Faham tak masjid? Ada masjid? Baik, faham dan nampak, maka tu namanya wujudi. Masjid itu lama ada. Lama nampak?
Boleh faham tak? Itu namanya hal. Hal. Kata setengah ulama itu namanya hal. Hal ni dia sama juga dengan satu lagi istilah dalam bahasa Arab, amrun iktibari. Ajarnya lagu ni. Kenapa? Berapa? Duster, sabura.
Kena tulis, takut tersilap. Takut tersilap, cantik. Baik, itu makna kita belajar sifat 20 ni kena faham 3 perkara. Wujudi, amrun hal dan amrun i'tibari. Wujudi iaitu perkara yang ada, yang dapat dilihat dengan mata kepala dan boleh dipaham dengan akal, maka dinamakan perkara wujud pada zihin dan wujud pada kharij. Pada zihin makna pada akal, pada kharij iaitu dapat dilihat dengan mata kepala. Kalau hal ni perkara yang menengahi antara ada dan tiada. Apa maksud menengahi antara ada dan tiada? Nak kata tiada boleh dipaham, nak kata ada tak dapat dilihat. Itu kata menengahi antara ada dan tiada. Dia maujud pada zihin, tak maujud pada kharij. Boleh dipaham dengan akal, zihin, tapi tak maujud pada kharij, makna tak dapat dilihat dengan mata kepala. Faham? Satu lagi amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni dia sama dengan makna hal, tetapi kata ulama amrun i'tibar, hal itu umum, amrun i'tibari itu khusus. Dia maknanya, kalau hal ni untuk makna yang umum, kalau amrun i'tibari itu untuk perkara yang khusus. Contohnya kita kata apa? Amrun i'tibari ni, contohnya kita kata sifat 20. Sifat 20 ni dikira mula-mulanya wujud, kemudian tidak, lepas tu baqa, sampailah yang ke-20 nya kaunuhu. Kaunuhu apa? Kaunuhu binafsi. Pandai. 1,040 markah. Duduklah main ya. Kaunuhu binafsi, cantik. Yang ke-20 berapa? Yang ke-20 apa sifat dia? Oh, ni duduk pondok punya lama. Yang ke-20 kaunuhu binafsi. Nak siapa mengaji mana ni? Hari-hari duk baca petang-petang tidur. Baik, 20 tu wujud kidam baqa, sampailah yang ke-20 nya kaunuhu mutakalliman. Dikirakan 1, 2, 3.
Ya, bukan sifat Allah Ta'ala tu ada dulu ada kemudian. Sifat Allah Ta'ala tu serentak ada pada zatnya, qadim lagi azali. Sifat Allah Ta'ala itu ada pada zat Allah, qadim lagi azali, tidak ada mula bagi adanya. Adanya tu tak ada dulu, tak ada kemudian. Adanya serentak pada zat Allah, qadim lagi azali, tak ada mula bagi adanya. Tapi dikira 1, 2, 3 sampai 20 tu sebab apa? Kerana tak boleh nak disebut sekaligus, kena sebut satu persatu. Maka dikirakan 1, 2, 3 sampai 20 tu, itu namanya amrun i'tibari. 20 pada amrun i'tibari, 20 pada pekerjaan akal. Jadi amrun i'tibari ni boleh juga dengan makna pekerjaan akal. Catat. Amrun i'tibari itu boleh juga dengan makna pekerjaan akal. Boleh tak kita kira kalam dulu? Lepas kalam, kaunuhu mutakalliman. Lepas tu kudrat, kaunuhu qadiran. Lepas tu wujud. Lepas tu qiyamuhu binafsi. Lepas tu sama. Lepas tu kaunuhu basiran. Boleh tak? Boleh tak? Boleh juga. Pasal sifat Allah Ta'ala bukan ada dulu ada kemudian. Kau nak kira kalam satu pun tak apa. Tapi atas munasabah dengan akal, sebelum dikirakan sifat, dikirakan zat dulu. Ada ke tak ada? Itulah datang wujud dulu. Tak maulah benda tak ada, tapi dah dikira-kira. Macam orang beli saham lah, untungnya tak nampak lagi, dikira benda tak nampak lagi, dikira untung dulu. Belilah, rupa-rupanya bohong. Kat kertas dia tulis melabur 1,000 dapat 10,000. Dan melabur-melabur cukup masanya kupang dah ada. Sebab tu pekah dia tak boleh. Dia kena tengok dulu apa dia meniaga. Untung tak munasabah. Begitulah dengan tauhid. Ya. Jadi dikirakan perkara tu ada dulu, barulah dikirakan sifat-sifatnya. Apa yang ada tadi? Allah Ta'ala, zatnya ada. Maka barulah dikirakan zat yang, sifat yang ada pada zatnya. Faham? Faham tak faham? Kantor faham? Tanya tak tahu. Itu maksud kata amrun i'tibari. Ya, sifat Allah Ta'ala tu diperkirakan nombor 1, nombor 2, nombor 3 atas jalan amrun i'tibari. Faham? Jadi 1, 2, 3 sampai 20 sifat Allah Ta'ala tu dikira atas dasar amrun i'tibari, bukan atas jalan tertib, bukan atas jalan muwalah. Ya, diperkirakan tertib tu atas jalan amrun i'tibari, tapi bukan diperkirakan tertib itu atas jalan muwalah. Apa pula atas jalan muarat? Mualat ni berturut-turut. Contohnya rukun sembahyang. Rukun sembahyang 13 perkara. 13 perkara tu bukan amrun i'tibari. Bukan dia boleh bagi salam dulu lepas tu baru takbir. Boleh? Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu baca Fatihah. Lepas tu duduk tahiyat akhir. Boleh tak? Tak boleh.
Jadi 13 rukun sembahyang tu bukan atas jalan amrun i'tibari, tapi atas jalan apa dia? Mualat. Baru sat-sat sebut dah. Kepala mikir ke mana dah tahu. Dengarlah molek-molek saya sebut. Ngaji kena tumpul lah, bukan tumpul. Dikirakan 1, 2, 3 sampai 13 rukun sembahyang tu dengan tertib atas jalan apa? Mualat. Apa makna mualat? Dah. Apa makna mualat? Berturut-turut dengan yang dulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu makna mualat. Mualatun, mim waw alif lam alif ta. Tu esok tanya tak tahu dah tu. Itu kata mualat. Baik. Kalau sifat 20 tadi dikirakan 1 sampai 20 atas jalan apa? Amrul i'tibari. Boleh dikira mana-mana dulu, tapi atas jalan tanasub bil akli. Munasabah dengan akal dikirakan wujud dulu. Kemudian qidam, batu baqa. Itu atas jalan amrun i'tibari. Ya. Maka dikirakan wujud dulu dan sebagainya tu kerana tanasub bil akli, munasabah dengan akal. Sebelum kira dia tu ada sifat, kira dia ada dulu. Ada ke tak ada? Itulah datang wujud dulu. Dia boleh faham ke tak ni? Suruh tanya tak faham belaka. Dah tanya tak faham belum? Hafaz ya. Hafaz dulu baru faham. Hafaz kemudian fahamkan. Baik. Jangan tunggu dah belajar banyak baru nak faham. Belajar 1, hafal 1. Belajar 2, hafal 2. Belajar 3, hafal 3. Jangan nak tunggu banyak baru nak faham, baru nak hafal. Memang tak hafal lah. Baik, tauhid ni dia macam nahu ya. Jangan tinggal menghafal lagi apa yang telah dipelajari. Sebab nanti dia akan bertambah lagi fakta yang kena faham. Macam mengaji nahu, macam mengaji sorak. Hari ni belajar ini, besok dah berubah dah. Kau tak hafal yang kemarin, hari ni nak kena hafal lagi. Lama-lama sampai sebulan bertimbun. Lepas tu susah, tak payah ngaji. Balik kampung, apa pun tak reti. Jadilah pa'alu pa'alat. Mari kepala bulu, balik kepala bulat. Mari kepala banyak rambut, bulu lah. Mari duduk pondok kena cukur botak, bulat lah. Tu yang dapat. Apa dia? Kepala bulat. Dah rambut habis, kepala tinggal jadi botak. Ilmu tak boleh apa. Baik. Jadi fahamkan dua tu. Cukup dah tu dulu hari ni. Wujudi, amrun i'tibari dan hal. Nanti dalam sifat 20 ni ada sifat yang bangsa wujudi, ada yang bangsa amrun i'tibari, ada yang bangsa hal. Maka nanti kita akan masuk bab itu. Fahamkan 3 ini dulu. Baik, habis. Kemudian kita sambung, berhenti situ. Kemudian katanya bermula kidam ini dan demikian baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis,
dan qiyamuhu bi nafsi, dan wahdaniyah yang lagi akan datang, yang ini akan lagi sebut, yang lagi akan datang ini yang akan diterangkan sekaliannya itu sifat salbiyah, namanya sifat salbiyah, macam nama orang. Sifat 20 ni senang ngaji dia. Pasal apa? Nama dia nama orang perempuan. Orang perempuan pun senang ingat, orang lelaki pun senang ingat. Cuba namanya lelaki tengok, Anwar, payah nak ingat tu. Tapi kan namanya Nafsiyah, nama perempuan tu senang ingat tu. Salbiyah, Ma'ani, Ma'nawiyah, mudah ingat lah. Namanya Helmi, payah dia ingat. Kenapa terkeliat lidah sebut nama Helmi ke Helmi? Boleh faham? Jadi ingat ini, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil awadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Berapa semua tu? Berapa semua? La ilaha illallah. Berapa semua? Apa? Suara macam semut dalam tandas. Kuat sikit. Berapa semua? Apa? Berapa mak? 5 ni namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Baik, apa makna salbiyah? Minggu depan kita sambung. Cukuplah tu dulu. Sehari pening. Tu baca la ni, tanya tu pun tak boleh nak ingat. La tu baca, la tu tak ingat. Macam mana nak ingat lagi? Sedih pula pilu tu. Ni lepas kuliah ni lagi tanya. Boleh nak ingat. Baik, ingat itu. Jadi wujud tu sifat apa? Wujud itu namanya sifat apa? Orang tu wale. Wujud tu namanya sifat apa? Sifat apa Baris? Nafsiyah. Apa makna nafsiyah? Nafsiyah umar. Apa makna nafsiyah? Dah. Aduh. Apa makna nafsiyah? Hasan, apa makna nafsiyah Hasan? Dia sorok muka apa? Dah. Aduh, tahulah. Ngaji sikit tu pun tak boleh ingat. Itu dah kata semalam ni, buku kitab kita mengaji ni, jangan lepas mengaji tutup, balik letak dalam almari, dah tunggu minggu depan pula baru nak buka. Dulu saya suruh muzakarah tiap malam, bolehlah buka hari-hari. Ni nak main-main, marah sikit tak boleh, cabut lagi. Terus ada muzakarah. Marah sikit tak boleh, cabut lagi. Bukan setakat menyusahkan ordernya. Ya, sampai busuk nama pondok. Orang tu tak mau suruh dah muzakarah. Dia tak suruh muzakarah, tanya abuk pun tak tahu. Ni masalah. Saya pun tak tahu nak buat lagu mana. Jadi gini je lah. Siapa rajin mengaji, nak dapat ilmu, pulunglah sendiri-sendiri je. Saya tak nak paksa nak muzakarah mengapai malas, tak mau lah. Bukan malas, tak mau. Takut lari pula. Dah lari bukanlah dia rasa dia salah, bukan mak ayah kata dia salah, dia kata sekolah yang salah. Jadi saya malas nak suruh-suruh mengapai, kau tak mau.
Tak kerja lari susah kita. Dah susah kita. Waden pula dipersalahkan. Saya pun dipersalahkan. Dia kata Ustaz Anwar Helmi tak pandai jaga sekolah, tak pandai jaga budak. Tak pakai akai, bodoh, bangang, biul semua ada. Jadi saya pun tak mahu suruh lah nak muzakarah mengapai suka-suka lah. Suruh-suruh lagi dia cabut lagi malam pula. Susah semua orang. Dah dekat tu lah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.